الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Dikasihi pengurusi masjid serta minta kuasa, Bapak Imam, Bapak Bila, Bapak Guru, para ahli ulama, hadirin sini yang dirahmati Allah SWT sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat bersama-sama hadir ke masjid pada hari ini dalam persiapan kita untuk menunaikan ibadah solat fardu Jumaat. Syukur kepada Allah SWT di atas kurniaan nikmat iman, nikmat Islam yang terus-menerus dikurniakan oleh Allah SWT kepada kita. Alhamdulillah. Dan segala semua nikmat Allah SWT kita panjatkan kesyukuran dan terima kasih kepada Allah SWT. Selawat dan salam kepada Junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. InsyaAllah pada tengah hari ini dalam tazkirah ini saya akan berkongsi kepada tuan-tuan sekalian Suratul Baqarah ayat 164. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri ma yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'in fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was-sahabil musakhkhari bainas samaa'i wal ardi la ayatin liqaumin ya'qilun. Shadaqallahul 'azim. Inna fi khalqis samawati wal ardi. Sesungguhnya pada ciptaan lapisan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, dan berselisih malam dan siang, wal fulki allati tajri fil bahri, dan pada kapal-kapal yang berlayar di laut dengan membawa bima yang fa'unas, dengan membawa muatan yang berfaedah kepada seluruh manusia. Bunyi laut, bunyi dengung, tak ni kau boleh jadi lah. Jangan bawa musibah. Wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'in, dan apa sahaja yang diturunkan oleh Allah dari langit, dari air hujan, fa ahya bihil ardha ba'da mawtiha, yang menghidupkan berbagai jenis tumbuhan yang sebelum itu besar. Wabasatiha min kulli dabbah, Allah membiarkan di bumi itu berbagai jenis binatang. Wa tasrifir riyahi, dan demikian juga berubahnya pergerakan awan, pergerakan angin. Was-sahabil musakhkhir bainas samai wal ardh, dan awan yang bergerak mengikut kehendak Allah di antara langit dan bumi. La ayatil liqaumin ya'qilun, ini semua adalah dalil atau bukti bagi mereka yang
lepas pun saya ada baca ayat yang lebih kurang sama makna dengan ayat ini daripada surah An-Nisa kalau tak silap, yang menerangkan tentang dalil kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, kemudian berselisihnya malam dan siang, saya pernah sebut 2 minggu lepas pada silap, bagaimana penciptaan langit dan bumi dan perubahan malam dan siang ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukti dalil bagi kita yang memahami, tengok di luar sana, menepati seperti mana yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Segala makhluk tersebut tidak terjadi dengan sendirinya. Seperti mana dakwaan setengah pihak yang mengatakan bahawa semua ini terjadi dengan sendirinya. Mustahil ini terjadi dengan sendirinya, melainkan ada penciptanya, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mungkin bumi ini terjadi dengan sendirinya, dengan keadaan yang sangat menakjubkan, dengan keindahan yang sangat menakjubkan. Pergilah kita di mana-mana muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini, sudah pasti mata hati yang cerah dengan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan dapat melihat akan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang terjadi dengan sendirinya, melainkan yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala ulang-ulang ayat-ayat seumpama ini supaya manusia ini sentiasa sedar, dan kita selalu ulang-ulang dan baca ayat-ayat seumpama ini supaya kita ini sentiasa sedar dan akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap tindak tanduk kita, dalam setiap apa yang kita buat di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang diciptakan oleh Zat yang Esa, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Berselisihnya, bergantinya malam dan siang, datang dan pergi. Kadang-kadang ada setengah tempat siang yang panjang, malam yang pendek. Pada suatu ketika malam yang panjang, siang yang pendek. Tempat kita ni tak jadi macam tu lah. Panjang sikit je. Pada subuh, dulu subuh pukul 5 lebih, ni pukul 6 lebih subuh. Maknanya siang tu pendek sikit lah. Malam tu panjang sikit, tapi setengah tempat. Kadang-kadang pukul 5 dah maghrib lah. Pukul 5 dah maghrib lah. Tak ada apa-apa. Pukul 4 asar, pukul 5 maghrib, pukul 1 zuhur, 5 maghrib isyak, pukul 6 lebih dah isyak lah. Subuh tu pula pukul 6 lebih. Jadi malam panjang. Ada ketikanya siang panjang, pukul 8, pukul 9 malam, pukul 8, 9 baru maghrib. Subuh pukul 3, 4 pagi, subuh lah. Siang panjang, malam maghrib. Semua adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ayatin liqaumin ya'qilun. Di hujung ayat tu 164 ni, Allah Taala cerita panjang beberapa keajaiban penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Last sekali, ayatin liqaumin ya'qilun, supaya kamu berfikir, sentiasa berfikir akan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala ini, kita yakin dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan kita ini hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita dalam hati kita di waktu itu sudah ada rasa bahawa tiada Tuhan yang menciptakan alam ini melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita akan menjadi merasa yakin, rasa puas hati, menjadi hamba kepada Tuhan yang begini sifatnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Kemudian wal fulkil lati
tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Dan lihatlah kapal-kapal yang diciptakan oleh manusia berlayar di atas lautan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, membawa muatan yang berfaedah kepada seluruh manusia. Kapal yang diciptakan daripada besi, yang dibuat daripada besi yang sangat berat, ada berapa ribu tan berat kapal tersebut, tetapi berada tak apa-apa di atas air dengan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu tak ada kapal terbang. Zaman dah kita boleh tengok lagi kehebatan Allah SWT mengapung-apungkan besi di atas udara. Besi di atas air pun perkara yang sangat menakjubkan, membuktikan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala mengapung-apungkan besi di atas air. Lebih menakjubkan lagi apabila besi tak apa-apa di atas udara. La ayatil liqaumin ya'qilun, supaya manusia ini melihat tanda-tanda kebesaran Allah Taala. Ayat ini biasa diulang-ulang. Kita disarankan untuk membaca Al-Quran berulang-ulang kali, supaya hati di dalam hati kita melihat ayat tanda-tanda kebesaran Allah SWT di kaum ya'qilun, kepada kaum yang berfikir. Dan kita yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yakin dengan janji-janji Allah, yakin dengan hukum-hukum Allah, yakin dengan segala-galanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Taala sambung lagi, wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'in fa ahya bihil ardha ba'da mautiha. Apabila turunnya hujan dari langit, juga tanda kebesaran Allah Ta'ala. Berapa ramai daripada kita untuk merasai, menikmati hujan yang turun dari langit sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita pergi umrah baru ni kan ada ambil video, ambil gambar hujan di Mekah, hujan di keliling Kaabah, Masya Allah kan. Mereka yang jarang-jarang hujan rasa benda itu sebagai satu nikmat. Kita ni kadang tak perasan benda itu sebagai satu nikmat, kerana kalau hujan, hari-hari hujan. Musim hujan, hari-hari hujan, sehingga kita lupa ianya adalah suatu nikmat daripada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala datang ke ayat-ayat semua ini supaya manusia jangan lupa. Ini semua adalah ayatil liqaumin ya'qilun, tanda-tanda kebesaran Allah SWT untuk kamu orang yang berfikir. Mengapakah ada manusia yang angkuh dan engkar daripada perintah Allah SWT, sedangkan inilah Tuhan yang telah memperkenalkan dirinya, yang telah menciptakan segala alam ini, yang terus-menerus mengurniakan nikmat kepada kamu tanpa charge satu sen pun minta dengan manusia. Allah Ta'ala beri dengan percuma ayat kan. Cas kita ni PBA kan, cas pemrosesan. Kalau di kampung boleh ambil ayat free ya. Sini buat juga ayat free, ayat boring. Itu pun ada banyak letterik. Alhamdulillah, nikmat daripada Allah Ta'ala. Ada ayatil qaumi ya'qilun. Dan daripada air yang diturunkan tersebut, fa'ahya bihil ardha ba'da mautiha, menghidupkan bumi yang gersang, bumi yang mati dihidupkan dengan air yang turun mencurah-curah tersebut. Kalau kita tengok tempat kita lah, musim kering, bendang kering kontang, anak-anak kita boleh turun untuk main atas bendang kering kontang, seumpama tanah gersang yang mati kan.
Pokok tak boleh nak tumbuh. Tumbuhlah celah-celah sikit-sikit. Tapi bila musim air banyak, bubuh jaya, terus tumbuhlah padi yang kita melihatnya setiap musim padi. Supaya manusia ini berfikir adanya kehidupan selepas kematian, dan hidup yang sementara di atas muka bumi Allah SWT ini tidak berakhir di sini. Kerana selepas kematian kita adanya kehidupan lain. Manusia kena ingat betul-betul, apabila manusia ini mati, di sana ada kehidupan lain. Kehidupan lain yang mana kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT di akhirat nanti, tanpa mengira kedudukan kita, tanpa mengira siapa kita, tanpa mengira warna kulit kita. Suatu hari nanti kita semua yang akan mati dan akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan di sana ada hari penghisapan, hari perhitungan, yang mana hari tersebut la yanfa'un nasu wala banun, tidak ada manfaat manusia itu, mal dia, harta dia, anak-anak dia, tidak ada manfaat untuk dia. Hanyalah amalan sahaja yang bakal mengikuti dia untuk menuju Allah SWT. Ini kita nak kena ingat sama-sama, bahawa kehidupan kita ni ada perhitungan dosa pahala, ada perhitungan nanti penghisapan di alam akhirat. Supaya kita hidup di atas muka bumi Allah SWT sentiasa jaga-jaga, sentiasa perhati dalam kehidupan kita, sentiasa patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ahya bil ardh ba'da mautiha. Melihat tanda-tanda kebesaran Allah SWT yang ada di sekeliling kita ini, melihat biji benih yang nampak macam mati kemudian tumbuhnya tunas setelah diletakkan dalam tempat yang sesuai untuk dia menumbuhkan tunas, dia akan tumbuh. Manusia yang mati ini pun juga suatu hari nanti akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nasib kita, keadaan kita di akhirat nanti ditentukan oleh apa yang kita buat di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Wa fastabiha min kulli dabbah, dan Allah membiarkan di bumi itu berbagai jenis binatang. Yang membiarkan binatang-binatang, haiwan-haiwan yang ada di sekeliling kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah pemberi rezeki. Kita makan ikan, kita makan daging, kita makan ayam, semuanya dibiarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Taala minta kita supaya berfikir. La ayatin liqaumin yaqilun. Apabila melihat perkara-perkara yang ada di sekeliling kita ini, kita ingat, kita berfikir, ia adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam perjalanan kehidupan seharian kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiringkan kita dengan bacaan-bacaan doa. Dan bacaan-bacaan doa itu kalau kita perasan, ia kembali mengaitkan doa tersebut untuk mengingati Allah SWT dan kembali ke alam akhirat. Contoh doa makan. Anak-anak kita sekolah pastilah hafal semua. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, sekolah pasti hafal doa makan. Itu pun ada juga sejenis manusia yang berburuk sangka dengan sekolah-sekolah pendidikan Islam ini. Nak jadi tempat melahirkan ekstremis lah, melahirkan pelampau-pelampau lah. Allahumma barik lana lima razaqtana wa qina azabannar. Ni nasi ada tengah atas meja.
Allahumma barik lana, ya Allah berkatilah rezeki bima razaqtana, yang kau rezeki kepada kami. Wa qina azabannar. Nak makan Allah Taala itu kita ingat api neraka. Dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Doa makan. Supaya kita tengah makan pun kita ingat di sana ada hari perhitungan. Minta jauh daripada azab api neraka. Kalau kita faham doa makan sebut. Doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah. Bangun pagi ni, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami daripada mati yang sekejap tadi. Wa ilaihi nusyur. Kita semua ni akan kembali kepada Allah SWT di akhirat. Kita semua ni akan dihimpun kepada Allah SWT di akhirat. Mana bangun tidur tu kita dah siap sedia mindset kita ni. Bangun, hati-hati dalam perjalanan kehidupan kita sehari, kerana kita akan wa ilaihi nusyur suatu hari nanti. Dan begitulah doa-doa yang kita baca sepanjang kehidupan kita, supaya kita sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat-ayat Allah ni berada di sekeliling kita. Tanda-tanda kebesaran Allah SWT ni ada di sekeliling kita. Sama ada kita sedar atau tidak sedar, bergantung kepada pemahaman kita dengan ayat-ayat Allah SWT, dengan Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut satu-satu benda yang kita biasa tengok. Inna fi khalqis samawati wal ardi. Hari-hari kita tengok langit dan bumi. Wa ikhtilafil laili wan nahar. Hari-hari kita tengok perubahan siang dan malam. Adakah kita ni tergolong di kalangan orang-orang yang la ayatin liqaumin ya'qilun? Orang-orang yang melihat tanda-tanda ini bagi orang yang berfikir, orang yang berakal, orang yang memikirkan. Dia lihat pula kapal-kapal. Kita duduk tepi pantai, kita tengok macam-macam kapal ada. Kapal kargo ada, kapal bawa orang ada, kapal bawa ikan ada, kapal nelayan ada, orang nelayan ada. Semua tak apa-apa di atas permukaan air. Ini tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma anzalallahu minas samaa'i, apa yang diturunkan oleh Allah SWT daripada langit, daripada air, mimma, dan daripada ayat yang diturunkan oleh Allah SWT itu fa ahya bil ardi ba'da mautiha, dihidupkan daripada mati. Wa batafiha min kulli dabbah, dan diberikan, dihidupkan di apa, bertambah-tambahnya binatang-binatang ternak, dibiarkan pelbagai jenis binatang. Wa tasrifir riyahi was-sahabi, demikian juga berubahnya pergerakan angin. Was-sahabil musakhkhar, dan awan yang bergerak mengikut kehendak Allah SWT bainas samai wal ardh. Kalau kita renung ke langit, hari-hari tidak akan pernah ada. Kalau kita ambil gambar lah kan, hari ini ambil gambar langit, besok ambil gambar langit, tempat posisi yang sama, tidak akan ada pernah lukisan yang sama. Lukisan lah, lukisan. Ambil gambar, hari ini lain, esok lain, lusa lain, macam-macam bentuk ada. Kadang-kadang nampak perasan macam bentuk orang, kadang-kadang nampak perasan macam bentuk tu, bentuk ni. Ada setengah orang melihat awan ini sebagai satu hiburan kepadanya. Melihat, Masya Allah, hari ini Allah Ta'ala menghimpunkan awan dalam bentuk, kadang-kadang bentuk bunga, kadang-kadang bentuk itu, bentuk ini. Dihiasi dengan pula kalau pancaran matahari juga ada di sebalik awan tersebut. Geng-geng fotografi ni suka lah. Dia nampak sunset, sunrise. Masya Allah, begitu indah ciptaan Allah SWT. Baru dekat dunia, keindahan ciptaan Allah SWT.
Adakah manusia ini masih lagi memilih jalan selain daripada jalan Allah Ta'ala setelah melihat akan kebesaran Allah SWT ini? Amat malanglah sekiranya ada jenis manusia yang macam itu, dan kita berlindung daripada Allah SWT. Semoga Allah SWT memelihara kita semua di atas iman, di atas amal soleh, di atas jalan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan mudah-mudahan suatu hari nanti kita akan dikumpul oleh Allah SWT di syurga nanti, bersama-sama dengan para nabi, minan nabi, bersama-sama dengan as-siddiqin, orang yang membenarkan, bersama-sama dengan as-syuhada, orang yang mati syahid, bersama-sama dengan as-salihin, orang yang soleh. Mudah-mudahan Allah SWT menggolongkan kita semua ini di kalangan orang yang berjaya di dunia dan berjaya di akhirat. Tuan-tuan bertengoklah Suratul Baqarah ayat 164. Baik boleh cari tafsiran dia, huraian dia, kita baca. Mudah-mudahan iman kita ini akan bertambah dari masa ke semasa, kerana tanda-tanda kebesaran Allah SWT itu berada di sekeliling kita, sehingga kita menggunakan akal pemikiran kita untuk berfikir akan kebesaran Allah SWT, dan natijah daripada itu ia akan melahirkan kita ini sebagai hamba Allah SWT. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum.